Tajuk yang kita akan ajar pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk bentuk piawai di dalam subtajuk angka berti. Pengenalan yang saya nak memperkenalkan untuk tajuk ini adalah berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan angka berti, di mana kita akan sediakan beberapa contoh yang melibatkan beberapa nombor yang dilakukan melalui operasi penambahan, operasi penolakan, operasi pendaraban dan juga operasi pembahagian. Seterusnya saya akan menunjukkan contoh yang pertama. Contoh pertama yang ada di sini merupakan contoh yang berbunyi, hitungkan nilai bagi 126.4 tambah 35.83 dengan memberi jawapan betul kepada 3 angka berti. Jadi di sini kita ada 126.4 tambah dengan 35.83. Di sini tak ada angka, kita letak angka sifar. Sifar tambah 3, 3. 4 tambah 8, 12. Letak 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. Letak 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Dan turunkan 1 ni ke bawah. Jadi jawapan yang diperolehi merupakan jawapan 162.23. Dan ini merupakan nombor perpuluhan. Seterusnya nombor ini kita akan bundarkan kepada 3 angka bererti. Dan sebagaimana yang diketahui, untuk membundarkan 3 angka bererti, kita bergerak daripada kiri arah kanan dan kita melihat angka yang keempat. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka yang keempat. Dan didapati angka yang keempat ini nombor yang kurang daripada 5. Oleh kerana itu, nombor yang berada di kiri kita kekalkan. Jadi kita turunkan 1, kita turunkan 6, kita turunkan 2. Oleh kerana nombor ini nombor perpuluhan, tidak perlu kita menggantikan 2 nombor ini kepada angka sifar. Inilah jawapan untuk soalan contoh 1. 162. Contoh kedua yang nak diberikan sini adalah contoh yang berbunyi, hitungkan nilai bagi 16.4 tolak 2.9 darab 3.61. Dan seterusnya jawapan yang diperolehi perlulah dibundarkan kepada 2 angka bererti. Jadi kita melihat soalan ini merupakan soalan 16.4 tolak 2.9 darab 3.61. Dan kita melihat soalan ini melibatkan 2 operasi, iaitu operasi penolakan dan juga operasi pendaraban. Jadi kalau jumpa soalan berbentuk ini, langkah pertama yang perlu dibuat adalah operasi pendaraban terlebih dahulu. 2.9 darab dengan 3.61 melahirkan jawapan 10.469. Kemudian kita melakukan operasi penolakan untuk 16.4 tolak dengan 10.469. Apabila dilakukan dengan teliti dan cermat, jawapan yang diperolehi adalah 5.931. Inilah jawapan yang diperolehi. Seterusnya jawapan ini perlulah dibundarkan kepada 2 angka bererti. Oleh kerana nombor yang dilihat merupakan nombor perpuluhan, pergerakan mesti daripada kiri arah ke kanan dan kita melihat angka yang ketiga. 1, 2, 3. Dan kita dapati nombor di sini nombor 3. Satu nombor yang kurang daripada 5. Bermakna nombor di sebelah kiri perlu dikekalkan. Jadi jawapan yang perlu ditulis 5.9 dan tidak perlu menggantikan 2 nombor 3 dan 1 sebagai angka sifar. Inilah jawapan yang diperolehi dalam keadaan 2 angka bererti. Contoh ketiga di sini adalah contoh di mana kita melibatkan 2 operasi, iaitu operasi tolak dan juga operasi bahagi, dan di mana soalan ini dikemukakan melibatkan tanda kurungan. Dan soalan ini berbunyi, hitungkan nilai bagi kurungan 25.3 tolak 6.4 tutup kurungan dibahagikan dengan 0.7. Dan jawapan yang perlu diberi dibundarkan kepada angka bererti. Dan di sini kita melihat 25.3 tolak 6.4 dibahagikan dengan 0.7. Apabila kita melihat ada kurungan diberikan dalam soalan berkenaan, jadi kita perlu menyelesaikan
nombor-nombor yang terlibat dalam Quran terlebih dahulu. Jadi kita menyelesaikan 25.3 tolak 6.4. 25.3 apabila kita tolak dengan 6.4, jawapan yang diperolehi adalah 18.9. Dan kita bahagikan dengan jawapan 0.7. Jawapan berbentuk ini kalau nak ditukarkan kepada bentuk perpuluhan pun boleh. Di mana kita mendapat 8.9 tanda bahagi 0.7 dalam keadaan pecahan. Kita gerakkan titik perpuluhan ini ke arah kanan, kita memperolehi 189. Kita gerakkan juga titik perpuluhan di sebelah bawah ke kanan, kita akan memperolehi 7. 189 apabila dibahagikan dengan 7, dia melahirkan jawapan 27. Dan seterusnya daripada jawapan yang diperolehi, kita hendaklah membundarkan kepada angka bererti. Dan 27 merupakan nombor bulat. Dan untuk membundarkan kepada angka bererti, kita bergerak daripada arah kiri ke kanan dan kita melihat angka yang kedua. Angka yang kedua adalah angka 7 yang merupakan angka yang melebihi nombor 5. Seterusnya, nombor di sebelah kiri perlu ditambah dengan 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Dan 7 yang ada di belakang, kita gantikan dengan angka sifar. Inilah jawapan yang diperolehi sebagai 30 dalam keadaan 1 angka bererti. Dan keadaan yang perlu dilihat supaya tidak ada kecuaian dan kesangsian dalam menentukan jawapan dan perkiraan perlu dibuat dengan berhati-hati. Contoh keempat, hitungkan nilai bagi 0.4 darab 0.07 tambah 0.864 bahagi 75. Dan seterusnya jawapan yang diperolehi hendaklah dibundarkan kepada 2 angka bererti. Apabila kita lihat soalan untuk contoh yang keempat, kita dapati di sini terlibat 3 operasi, iaitu operasi pendaraban, operasi penambahan dan juga operasi pembahagian. Dan di sini kita lakukan operasi darab diikuti dengan operasi bahagi, dan yang ketiga kita lakukan operasi penambahan. Operasi pendaraban di sini 0.4 darab 0.07, apabila didarab kita mempunyai jawapan 0.028. Dan 0.864 apabila kita bahagi dengan 75, kita akan memperolehi jawapan iaitu 0.01152. Apabila kita melakukan proses penambahan antara 0.028 dengan 0.01152, jawapan yang diperolehi adalah 0.039552. Ini merupakan jawapan akhir. Daripada jawapan akhir yang diperolehi, kita perlu membundarkan kepada 2 angka bererti. Jadi kita bergerak daripada arah kiri ke kanan, kita melihat angka yang bukan sifar, angka yang ketiga. Bermula daripada 3, angka pertama, angka kedua, angka yang ketiga. Nombor di sini nombor 5. Apabila kita memilih nombor 5, nombor di sebelah kiri ni kita tambah 1. 39 bila tambah 1, kita memperolehi 0.0. 39 tambah 1, 40. Inilah jawapan yang diperolehi yang melibatkan jawapan dalam keadaan 2 angka bererti. Kesimpulan pada pengajaran pada kali ini, kita dapati dalam menyelesaikan operasi yang melibatkan beberapa nombor, hendaklah terlebih dahulu melakukan operasi pendaraban atau pembahagian dari arah kiri ke arah kanan diikuti dengan penambahan ataupun penolakan, begitu juga dari arah kiri ke arah kanan.